Lepas sekejap saya nak tidur dulu. Okay, untuk malam ni, saya dah decide dah nak ajar korang teknik yang hari tu saya ajar kat korang kat TikTok. Sebab hari tu tak semua orang ada dalam TikTok tu. Sebab saya ingat ada dalam 60 orang je yang belajar masa malam yang saya ajar tu. Jadi saya rasa eloklah saya ulang lagi untuk malam ni untuk orang yang terlepas ilmu yang hari tu kat TikTok punya live. So, siapa yang ingat pasal yang first saya ajar kat TikTok tu baru-baru ni adalah teknik ni kita nak ajar lah sekejap conteng sekejap. Okey, nampak conteng okey, cun. Okey, so kita nak ajar malam ni teknik berkenaan dengan candlestick juga. Hari tu kita ajar apa? Candlestick harami kan? Jadi untuk malam ni kita akan ajar korang teknik candlestick apa pula kita nak ajar? Candlestick doji candlestick lah. Okay, clear. Okay, so untuk doji candlestick ni sebenarnya dia ada banyak nama. Tapi saya ni jenis suka yang mudah-mudah aja. So saya tak nak peninggal kepala korang. Okay, tapi saya nak korang listkan dulu apa yang biasa korang dengar nama-nama macam bentuk doji tu, pin bar apa semua tu. Cuba korang listkan nama tu jap. Saya nak tulis kat sini. Yang biasa korang kenal lah, yang biasa korang tahu. Alamak. Okay, sekejap Okay, so saya ulang balik. Saya nak ajar korang teknik candlestick doji. Tapi yang macam tadi saya tanya korang, apa yang biasa korang dengar nama-nama candlestick macam seumpama doji tu, saya share kat chat ni ditulis hammer. Okay, apa inverted hammer, shooting star. Okay, lagi morning star, macam-macam lah, dia ada banyak sangat. So kita tak naklah tulis macam-macam. So kita tulis semualah dan sebagainya lah. Jadi disebabkan saya sebut doji ni, kesemua nama yang korang sebut tu kita akan sekalikan satu, iaitu doji je lah. Sebab korang nak pakai teknikal saya, jadi korang kena follow lah cara saya supaya mudah untuk korang hafal. Dia yang jadi complicated tu sebab orang bila dia nampak nama tu terlalu banyak, dia akan pening dan dia akan ignore. Dia rasa macam susah lah nak faham. Jadi kita nak atasi solusi masalah tu punya cara dengan guna macam ni lah cara yang saya ajar ni. Supaya kepala korang tak rasa terbeban nak hafal semua benda. Jadi susah ke nak hafal dengan nama doji satu nama ni sahaja? Senang kan? So itu kita punya objektif lah kenapa saya nak kumpulkan semua nama yang korang listkan tadi kepada satu nama sahaja. So simple, settle masalah korang. Tapi sekarang ni ini yang masalah yang paling utama lah. Yang sekarang ni kita nak explain macam mana korang nak kenal SOP doji. SOP doji ni lah yang penting. Macam mana korang nak kenal dia punya kriteria dia. Macam mana bentuk dia, rupa dia. Ini semua yang kita nak explain kat korang lah. Sebab itu yang masuk kelas saya tak ramai. So, jadi saya rasa berbaloi lah kalau saya nak explain semula. Okay. Okay, so sekarang ni kita explain bentuk dia dulu. Okay, bentuk bentuk ni korang kena follow lah. Sebab ada setengah trader dia pakai teknik doji atau yang semua tu lah nama tadi tu dia pakai, tapi kadang-kadang dia tersalah, tak tahu macam mana nak pakai candle tu. Sebab kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang break, dia rasa give up kat situ bila dia tak tahu macam mana cara pemakaian sebenar. Jadi kat sini saya nak betulkan cara pemakaian yang korang tersilap pakai tu supaya lepas ni korang akan nampak lah, oh kat situ silap dia sebenarnya. Macam tu lah maksud dia. Okay. Okay, sekejap. Okay, so bentuk dia doji ni, dia akan ada satu bentuk body yang kecil kat tengah dia. Okay, saya cerita dia ada, tak kisahlah tengah ke atas ke, yang penting satu body yang kecil je.
Selepas tu syarat dia pula, next dia kena ada shadow lah. Simple je. So saya tak nak lukis dua-dua sebab dia ada dua, bullish dengan bearish. Saya lukis satu dulu supaya korang nampak lah. So syarat dia yang perlu ada dalam doji ni adalah, pertama dia kena ada body tadi lah. Body kecil tu. Sama ada body tu adalah bullish atau bearish. So kalau bullish, mestilah color yang biasa korang pakai color hijau lah, contoh hijau . So kalau bearish, bearish pula color merah. Itu standard lah orang pakai. Nombor satu dah. Nombor dua pula. Nombor dua dia kena ada shadow. Dan shadow itu wajib lebih panjang. Orang kata lagi inilah, panjang daripada body. Orang kata panjang tu at least 2 kali ganda lah. 2 kali body. Body yang atas tu. So kalau kita tengok kat sini, body dengan shadow. Ni body, shadow atas bawah. So kalau kita gabung shadow atas bawah ni, panjang dia dah terlebih lah 2 kali ganda maksudnya kan. So orang kata yang 2 kali ganda ni adalah minimum. Maksimum tak kisahlah. Minimum. Wajib lah minimum ni. So baru dia akan jadi doji yang kita nak pilih tu nanti. Tu yang kita nak bagi tahulah. Okay. So far yang ni clear. Bentuk dia dulu. Bentuk dia. Kalau tiada body boleh kata bentuk doji tak? Okay, kalau tiada body elakkan. Sebab kita nak fokus back on yang ada body. Sebab apa? Sebab dia akan melibatkan candle-candle dua ni. Bullish dengan bearish tu. Sebab kalau dia tak ada body, dia macam bentuk ni selalu kan. Ada kan? Kita panggil pin bar tak silap saya. So yang ni dia tak nampak body. So kita tak boleh decide dia punya setup. Walaupun kita tahu ini adalah reversal candle, tapi kita tak nampak exactly tu kita punya direction tu, kita takkan nampak jelas lah kat situ. Melainkan ada body ni. Itu yang membantu kita nanti. Okay. Okay, so kita akan tunjuk macam mana nak pakai bila dia berlakunya setup bullish dengan setup bearish lah. Itu yang paling penting. Okay. Okay, so kita akan explain macam mana nak kenal doji. Doji ni terbahagi kepada dua lah. Satu, doji untuk setup buy dan setup sell. Okay, kalau buy, doji buy, setup buy doji Okay, dengan setup doji untuk sell. Okay, clear? Okay, so doji buy bentuk dia macam mana? Doji sell bentuk dia macam mana? Kalau buy, macam saya cakap itu, buy mesti kita akan buy dekat mana? Buy at low, sell at high. So mestilah bentuk buy ni dia akan berada dekat bawah-bawah setup tu. Jadi bila dia bawah, turun naik, setup apa, candle apa pergerakan menurun? Mestilah candle bearish punya pergerakan lah kita sebut. Sebab yang membuatkan dia turun adalah candle merah tu, bearish tu lah. Turun. Jadi candle turun ni, bentuk dia macam mana? Bentuk dia mestilah merah. Sebab turun, merah. Kalau turun tiba candle yang hijau, terbalik lah. Salah lah maksudnya. Betul tak? Jadi bila dia turun, candle apa yang kita nak cari sekarang ni? Iaitu candlestick doji. Doji pun kena ada warna merah jugalah. Itu yang penting. Okay, so kita lukis doji kecil tu. Shadow dia panjang. Dah ada. So dia pula berada di bawah. Maksudnya doji ni, make sure dia lah candle paling bawah. Candlestick terbawah. Barulah dia akan ikut SOP yang kita akan ajar lepas ni. Okay, clear tak yang part ni? Waktu dia tengah buat downtrend lah. Yang kita tulis downtrend. Okay, downtrend. Okay, so far clear tak? Cuba korang komen. 300 orang ni. Clear. Seorang clear. Clear. Okay. Supaya korang tak ngantuk, kita akan suruh korang komen lah sikit kan. Okay.
Okey, time frame tu semua jap lagi. Sekarang kita nak explain bentuk dia dulu supaya korang nampak bentuk dia dan nampak clear baru kita akan explain SOP kan. Macam mana nak pakai. Okey, jadi kalau untuk yang cell ni pula, kita nak cell dekat high. Jadi mestilah waktu high tu dia akan berada kat atas lah untuk kita sell. Takkan waktu kita nak sell tu kat bawah kan. So kita kena lukis uptrend. Okay, uptrend. Kita tengah buat uptrend dan sifat uptrend ni adalah candlestick bullish. Jadi kalau bila kita explain pasal doji, maksudnya doji tu kan adalah doji bullish. Kejap Okay, macam mana nak bagi dia? Oh, macam ni. Okay. Doji bullish. Macam tu je. Oh, terkeluar balik. Sekejap Cikgu, kalau candle doji, body dia berlawanan macam mana? Tak valid ke? Tak valid. Sebab kita wajib ikut SOP yang macam ni lah yang saya ajar. Make sure bukannya candle doji yang atas ni waktu dia tengah buat ni, bukan buat warna merah lah. Yang macam bawah ni janganlah bagi dia buat warna hijau. Jangan ikut yang tu. Itu yang kebiasaannya orang salah pakai. Orang dia macam pelik. Kenapa? Break. Kenapa tak jadi? Itu salah satu punca dia jugalah. Okay, clear soalan yang tu. So, bila dah ada benda ni, candlestick yang atas ni, satu dah ada dah. Okay. So, kita dah kenal lah doji tu. So, tulis dulu. Okay, tak apa. So, carilah. First, cari doji. Doji tu make sure tak salah lah. Kalau kita nak cari sell, make sure lah doji tu adalah doji buy. Doji bentuk buy lah. Buy punya doji. So, kalau kita nak cari buy pula, mestilah doji dia bentuk sell. Doji sell. Sebab apa? So korang pun tahulah sebab dia kan. Bila korang nak buy atau sell, ini kita sembang pasal basic Okay, kalau basic bila nak buy, dia wajib batalkan sell. Tak kisahlah setup ke, candle ke, itu memang dia punya prinsip asal lah. Dia punya basic kefahaman dalam chart. Memang dia akan buat itu punya pergerakan. Setiap hari dia akan buat benda sama. So kalau kita nak sell, dia wajib batalkan buy punya setup. Tak kisahlah buy candle ke, apa-apa setup yang korang pakai ke, wajib dibatalkan. Baru dia betul-betul boleh pergi. Itu maksud dia lah. So kita apply dalam doji ni. That's why dia tak boleh candle sama. Macam ada orang tanya tadi tu. Sebab dia kata candle yang berlawanan arah. Okay, contohlah. Tadi dia kata kat atas ni, sepatutnya kita nak cari doji buy untuk kita sell. Tapi orang tu pakai doji yang berwarna merah. Okay, bila pakai doji yang berwarna merah, contohnya saya lukis tepi je sikit je. Macam mana nak dibatalkan setup buy nak jadikan sell sebab dia buat merah, merah jadi next merah juga. Dia hanyalah sell. Jual-jual macam tak nampak lah kan. So bila ada doji hijau kat situ, okay, bila ada doji hijau, maksudnya candlestick buy kat sini. Okay, so next dia candlestick merah. Dia break. Bila dia break, maksudnya buy kat sini dibatalkan oleh sell. Dibatalkan oleh candlestick sell lah. Okay, clear tak? Itu dia punya konsep pemahaman lah kat sini. Okay. Body doji mesti dekat tengah shadow ke atau atas bawah boleh sikit. Jadi kita akan tunjuk contoh dia. Dia ada doji bertindih dengan tak bertindih lah. Itu jadi kita explain. Korang ingatkan lah. Kalau saya terlepas pandang. Ni Zoom meeting ni tiba-tiba lah dia macam disconnect. Itu okey je saya ajar. Okay, so faham bentuk dia dekat mana, sepatutnya korang kena cari apa bila dia buat trend apa. Kalau saya cari doji buy. Untuk kita ni lah batalkan yang doji buy tu jadi sell. Orang kata macam engulf lah juga prinsip dia. Dia gabung sikit dengan engulf korang tapi pakai doji punya candle pula. Itu maksud dia. Jadi kita tunjuk contoh. Kita tunjuk contoh sekarang lah. Okay, contoh macam ni. Okay, ni okay. Okay, korang tengok. Dekat atas ni, masa dia buat uptrend lah, dia naik.
Waktu tu lah kita akan tunggu doji buy sebab kita nak cari setup sell. Itu formula lah yang tadi tu, korang kena hafal sikit. So dia kena buat doji buy, sekarang dia tak ada buat doji kan. Kita tengok back gerak. Oops. Okay, kat sini. Dekat atas sekali tu baru dia nak buat doji. Okay, bagi dia siap dulu. Bila dia siap macam ni atas ni. Okay, korang tengok Okay, dia punya syarat dia, tengok dulu. Sebab first tadi kita nak cari doji. Tapi sebelum tu check lah dulu syarat dia. Yang kita punya kriteria doji tu macam mana. Okay, syarat dia body dah ada. Body pendek ni. Okay, tapi shadow dia at least 2 kali panjang daripada body. Minimum lah, kalau lebih lagi bagus. So maksudnya lebih lah ni kan kalau ikutkan. Kalau panjang kan, tepat atas bawah campur jadi panjang lah. So doji ada. Next nombor 2. Doji ni kenalah dia break. Macam mana nak tahu dia break? So kita akan lukis lah. Maksudnya break dia, make sure break dekat lowest dengan kita akan marking. Okay, kita tunjuk dulu. Okay, nombor 1 dah cari doji. Nombor 2 marking atas dengan bawah dia. Highest shadow doji ni sampai lowest. Okay. So, lepas dah marking buat apa? Okay, nombor 1. Nombor 1 doji tadilah. Doji buy. Kita dah ada dah. Nombor 2, marking. Marking highest dengan lower shadow. Okay, highest shadow sampailah lowest shadow doji. Dah. So kita dah marking lah atas dengan bawah kan. Bawah dengan atas dah kan. Okay, so bila dah marking, tunggu. Tunggu apa? Tunggu dia break. Mana satu? Okay, jadi untuk situasi sekarang, kalau dia break bawah, breakout dia mesti body breakout shadow So nombor 3 mestilah body breakout shadow doji lah. Okay, make sure doji yang ni dia kena breakout dia oleh body yang kanan tu. Macam engulfing jugalah. Tu sepatutnya. Tapi body breakout shadow ingat tu je. Kalau dia break bawah, barulah kita akan cari sell dalam ni. Tapi kalau dia tak break bawah, dia break atas dulu. Okay, kalau dia break atas pula, tanpa dia break bawah ni, contoh dia tak jadi, dia tak break bawah, dia break atas, setup ni tak akan jadilah. Marking ni buang, tunggu doji yang baru kat atas sampai dia buat doji barulah. Tu sepatutnya lah kalau korang pakai setup ini sahaja. Saya ajar memang banyak teknik analisis, tapi once korang pakai satu ni sahaja, korang kena tunggulah. Tu beza dia. Kalau korang pakai banyak teknik, dia akan macam-macam teknik korang akan nampak lah. Kejap ni ada, kejap tu ada. So dia akan gabung. Kalau sekarang fokus based on doji saja. Okay, clear tak part ni? So sekarang dia break bawah. Okay, dia break bawah. Korang boleh entry dalam zone itulah. So kalau ikutkan, sepatutnya dia pergi sebab dia nampak macam tak pergi tu sebab okay, spread kan 4 pip kalau gold. So kalau korang kira dekat situ, berapa beza dekat point yang dia hampir-hampir masuk tu sampai ke kotak ni, tak sampai 2 pip pun. Macam tu 2 pip. Maksudnya dia ikut size spread lah. Spread tu dikira macam kacau jugalah kan. So korang boleh instant ataupun korang nak lagi selamat, tunggu je betul-betul dalam zone. Itu lagi sepatutnya itulah kita buat. Nak lagi selamat. Sebab kita tak nak floating kan. Kalau korang kira zone pun dah berapa besar dah. So dia ada dua cara, nak instant boleh tapi zone korang besar. Dalam kalau ikut ni 88 sampai 100 pip lah punya zone. Tapi dia kita reward dia banyak lah sebab dia menjadi setup ni. Selagi tak break atas. Itu dia punya risk lah. Okay, lagi satu. Ini instant. Lagi satu, tunggu dia pull back. Sekejap Tunggu dia pull back balik. Masuk dalam pull back, cari setup. Pull back cari dekat low time frame. Yang buat time frame yang sama, buat setup sama. Doji juga. Tapi kalau korang tak nak pakai setup sama, korang boleh gabung. Mungkin pakai setup HNS, pakai setup apa lagi dekat time frame kecil yang melibatkan setup sell, korang boleh pakai sepanjang zone yang besar ni, 100 pip. Tak kisahlah, yang penting dia setup sell. Itu dia akan kurangkan sikit lah risk korang. Itu beza dia. Tapi
dia punya kurang dia mungkin terlepas entry. Macam sekarang nampak macam di CCP terjun kan. So itu ibarat macam still terlepas entry lah kan. Ah, okay, clear So far clear tak? Yang 340 orang ni. Cikgu setup ni untuk H4 je ke? Okay, setup ni boleh pakai dekat time frame H1 ke atas dan time frame kecil tu sesuai untuk entry lah. Kita tulis je Okay, so dah explain dah dia punya bentuk dia korang dah kenal. Okay, yang penting kalau borak pasal time frame yang kena korang tengok adalah time frame ni. Sekejap Okay, time frame. Time frame yang sesuai, macam saya cakap, untuk setup apa-apa teknik saya ajar, still benda yang sama. Daripada M1 sampai M30, setup untuk kita cari confirmation entry. Maksudnya korang boleh pakai lah juga untuk korang entry. Tapi tak sesuai untuk mapping sebab mudah break. So jangan terkejut kalau dia break. Okay, untuk H1 dia adalah time frame. Sekejap Kacau ni. Okay. H1 adalah time frame tengah-tengah. Orang kata middle time frame. Bila tengah-tengah ni boleh jadi untuk confirmation, entry dan juga dia boleh jadi untuk mapping. So tak ada masalah lah. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Yang penting SOP ikut je yang tadi saya ajar. Make sure tak salah pilih lah doji color apa. Doji bullish ke, bearish ke. Itu yang penting lah. Sebab kadang-kadang ada orang salah pilih tu. Tu yang kadang-kadang boleh break. Okay, H4 ke atas. Sampai monthly. Jarang lah pakai monthly. Tapi kadang-kadang ada je. So bila time frame ke atas ni direction lah. Ataupun mapping. Direction ataupun mapping. Ni sesuai lah untuk time frame besar. Okay, so far clear tak? Confirmation tu maksudnya korang nak entry senang. Macam korang nak entry. Tapi bila korang terus direct instant entry, korang akan floating. Jadi bila ada confirmation, maksudnya contoh dia buat engulf sell. So boleh entry based on engulf sell punya risiko. Bila break engulf sell tu cut loss lah. Itu maksud confirmation. Okay. So clear about time frame? Mudah je. Okay, so kita dah explain dah bentuk dia, SOP dia macam mana nak entry. So agak mudah lah kalau korang dah clear bab ni. Okay, kita tengok lagi contoh yang lain. Make sure tak salah color lah. Okay, macam ni tengok yang ni pula. Okay, atas ni kita boleh delete. So yang bawah ni pula, okay, so patutnya kita bila turun ni kita nak cari doji buy lah kan. Untuk doji untuk kita setup buy lah kan. So bila dia turun, mestilah kita tunggu setup doji yang sell, betul tak? Sebab kita nak buy supaya doji sell tu dibatalkan oleh buy. Jadi sekarang ni kalau korang tengok kat sini ada tak doji? Okay, ada doji saya nampak. Ini doji sell. Sepatutnya kita dah cari doji, nombor satu cari doji sell sebab kita nak cari buy setup. Tapi nombor dua marking. So bila korang marking, higher shadow kat sini, lower shadow kat sini. Nak cari buy, so mestilah doji sell ni perlu dibatalkan oleh candle ni lah. Tapi dia gagal, dia reject dengan shadow, bukan body. Sebab tadi saya ajar breakout tu wajib body breakout shadow. Bukan shadow breakout shadow. Kat situlah. So elakkan lah, takut salah faham kat situ kan. Mesti body breakout shadow. Body lah yang ni. Dia wajib atas sikit. Bukan shadow. Macam tu. So dia tak jadi doji, cancel lah. Yang ni tak payah ambil. Jangan cari buy. That's why dia terus terjun lagi. Terjun 6. Itu dia punya sebab dia lah. Salah satu sebab. Okay, clear? Okay, cari lagi. Kat sini pun ada. Okay, korang tengok dia buat candle ni. Lepas tu dia buat candle doji sebelah dia yang warna biru kan. Okay, dia buat kan. So dah sifat dia dah ada 2 kali ganda dia punya shadow tu lebih lah orang kata. So marking atas bawah. So kerja kita lepas marking buat apa?
kita tunggu dia break atas ke break bawah. So cerita dia sekarang kalau dia nak sell, dia wajib break bawah. Maksudnya body breakout shadow. Bahagian bawah ni lah kena break. Sekejap. Dia kena break bawah ni lah. Pakai body kan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dia gagal break. Dia reject je kawasan situ. Okay, so bila dia gagal break, dia tak dapat lah respect setup yang doji untuk kita sell tu. So elakkan cari sell sebab dia tak break. Okay. Okay, tapi kat sini dia ada satu kecil je kat sini, kat luar ni. Okay, ni last doji yang kita marking kan. Ni yang masa kita marking yang besar ni sekarang ni, yang ni. Kacau lah benda ni. Kita atas pula. Okay, so yang ni kita marking tadi. Sekarang ni ada satu lagi kat sini pula. So yang tu pun dia adalah doji. Jadi bila kita ambil yang itu pula, so kita try marking yang situ. Tukar kat situ. Sekejap Marking higher shadow sampai lower shadow dia. Okay, nampak tak dia break? Okay, bila dia break, okay. Okay, bila dia break, yang mana dia break? Mestilah kena merah sekarang ni. So, baru kita akan cari sell. Selagi dia tak break atas higher shadow tu lah. Ni kita punya risiko. Selagi tak break lah kalau kita sell dalam zone. So, pull back cari sell. So, kalau untuk setup ni dia turun. Dia reject lah banyak kat situ. So, baru dia fly. Tapi dia at least dia turun lah berapa ratus pip kat situ. Sebab dia fly pun dia reject bawah ni. Kawasan-kawasan bawah ni ada banyak engulfing pie kan. Okay, dia dah naik. Banyak betul barang-barang kat sini. Okay. Sekejap. Okay. So, bila dah break, dia naik, turun. So, banyaklah kita dapat sampai sini. Tapi dia respect kat sini, dia reject. So, cukup lah tu kan. Banyaklah kan, dapat kan. Berapa ratus pip boleh dapat kat situ. Kita kira berapa dapat. Okay, kalau korang entry kat dalam ni, sampai bawah ni pun dah dapat 170 pip. Kalau korang host setengah pun boleh dapat 80 pip pun boleh. Tak ada masalah. Lebih lah maksudnya dapat. Yang penting korang kena alert lah setup macam ni. Okay, so far clear tak? Okay, so kita tengok kat bawah ni pula. Ada tak? Tengok time frame H1 pula. H4 dah banyak tengok. Itu kat H1. So lagi kecil time frame, lagi risiko kita nak cari. Sebab dia akan mudah nak breakout. So kena hati-hatilah. Okay, kat sini pun jelas. Yang ni memang saya must tu, saya memang betul-betul entry kat sini lah waktu tengah ajar student tu. Waktu live TikTok. Dekat sini pun ada. Okay. So kalau korang tengok kat sini pula, waktu tu memang downtrend, dia turun. Turun. Lepas tu dia buat doji. Doji dia pula banyak doji, betul tak? Ada 1, ada 2, ada 3. Inilah nama-nama doji yang korang listkan tadi tu. Tapi kita nak ambil satu dan satu tu adalah yang paling terbawah. Make sure paling bawah. So jadi korang ambil yang ni berbanding yang atas ni. Sebab dia paling bawah. Okay, bila dia paling bawah, korang boleh marking. Okay, marking dekat yang doji bawah tu lah, higher shadow sampai lower shadow. So kerja korang adalah tunggu break bawah ke atau break atas. Kalau dia break atas, baru kita akan cari buy. Risk kita dekat bawah. Jangan kasih dia break lah bawah ni. Kalau dia break, cut loss je. So saya lagi suka cut loss. Kalau korang nak letak SL, korang letak je SL lebih sikit lah. Sebab kadang-kadang SL ni dia suka ambil, dia suka spike macam tu je, terus ambil SL. Kadang-kadang setup jadi je. So rugilah kat situ kan. So okay. So bila kita dah marking dan nampak setup tu ada, tunggu dia break. Okay, dia break. Pullback tu dia terus entry buy. So dia naik lah masa ni.
tanpa break bawah. Jadi kita akan buy kat situ. So dia dah buy, dia dah naik. Untunglah dapat siapa yang buy tu kan. Orang kata risiko bawah dia tak pergi dan dia naik berapa ratus pip, dia naik dalam 100 pip. So kalau nak hold, korang boleh hold sampai mana yang korang target lah. Kalau sampai sini pun dah cukup sebenarnya, sebab kat tengah ni ada TP kat sini dah okey dah, ada RM kat situ. Kan ada banyak RM. TP ni terdekat dah ni, dah boleh ambil dah. Satu, kalau nak hold sikit letaklah BE, hold je kat situ, kat 2 lah, TP 2. Tapi kalau korang rasa nak scalping sangat sesuai lah. Asal dah masuk entry, buy, dah keluar biru, close lah. Itu cara paling mudah tanpa korang nak pening kepala dah. Itu cara paling mudah lah. Tapi kalau korang nak tunggu TP juga, korang ni jenis mindset, korang nak juga TP. Tak nak kena TP, ada target. So ikutlah pakai RM yang terdekat. Ataupun SNR terdekat. Resistance biasalah, boleh juga. Tak ada masalah. So TP tu adalah korang punya target sendiri. Sebab korang nak target profit korang tak sama macam orang lain. Betul tak? So itu korang punya pilihan lah. Okay, clear? So far faham tak bab yang ni? Lah. Okay. Faham. Okay. Ni atas ni pun ada satu saya buat pasang tadi. Masa kita dah buy tu, tiba-tiba dia buat satu lagi. Okay. Dekat sini pun ada. So makin siap-siap. Dia ada dua kan? Satu kat sini, dua kat sini. Tapi macam saya cakap, sama situasi ni ambil paling bawah. So kerja kita adalah makin higher sampai lowest. Walaupun zone dia besar tak apa. Kita boleh pakai sebab macam saya cakap H1 ni boleh jadi macam untuk direction ataupun confirmation entry juga kan. So highest dengan lower shadow itu zone lah. So dia pullback, dia dah break kat sini. Dah break, pullback terus dia naik. So dapatlah makan kat situ. Kalau korang punya zone risk, kalau dia break bawah kat loss, so besar lah, untung lah, fair adil lah orang kata. Dia jarang lah tak jadi. Kalau orang kata daripada 10 setup mungkin 9 jadi, 1 tak jadi. Macam itulah dia punya ratio dia. So bila tak jadi tu jangan korang kecewa, sebab sebenarnya setup macam ni banyak kali dia akan jadi. Itu yang paling penting lah. Okay. Cikgu, break tu nak kena tunggu CS complete tak? Okay, break tu mesti kena siap CS tu. Sebab kalau dia tak siap, dia akan tinggal shadow. Okay. Kalau tu kena tunggu break body. Betul. Mesti body breakout shadow juga. Macam saya cakap, body breakout shadow. Itu yang korang kena ingat. Apa-apa kena pegang yang tu. Body breakout shadow. Okay. Okay, so kalau untuk macam tu ada orang tanya, doji bertindih dengan doji tak bertindih. Okay, korang fokus bertindih dengan tak bertindih. Doji dia ada dua jenis. Setup doji yang macam saya ajar ni lah. Bertindih dengan tak bertindih. Okay, so bertindih maksud dengan tak bertindih ni dia adalah benda yang sebelah dia ada candlestick lain. Tapi candlestick yang sama lah. Kalau doji buy, candle sebelah dia pun ada buy punya candle. Kiri dia. Macam ni, okay, contoh yang ni doji sell. Sell punya doji. Sebelah dia ada candlestick merah. Sell punya candle. Yang ni doji. Tapi kita ambil yang bukan doji je. Okay, contoh. Kita ambil yang okay, yang mana ada H4 tadilah, sebab H4 tu nampak dah clear dia punya ni contoh. Macam atas ni. Okay, ini adalah doji yang tak bertindih. Maksud dia body dia paling atas. Dia sembang pasal body pula. Satu candle, dua candle. Doji. Ni candlestick biasa. Bullish. So, body dia lagi atas daripada body sebelum dia. So, ini kita panggil doji tak bertindih. Bila doji tak bertindih, dia punya result dia lagi good lah. Maksudnya result dia kita lagi percayalah. Bukannya tak boleh pakai, yang bertindih boleh pakai, tak ada masalah. Dua-dua boleh pakai. Tapi kalau based on apa saya dah tengok biasanya, yang ni lagi okey, sepatutnya lah biar dia tak bertindih.
Lagi bagus. So kalau yang bertindih, contoh ni tak bertindih Kalau tak bertindih pula, kalau yang bertindih pula, bertindih macam ni bertindih lah. Okay. So ini yang tadi kita marking kan. Untuk yang sel tu, ini doji buy. Ini candle buy. Candlestick bull. So, jap. Bertindih tak bertindih. Maksud saya, silap pula saya explain. Bertindih tu, body yang ni bertindih dengan shadow sebelum dia. Itu maksud dia lah. Kalau dia biar body dia paling atas, dia break keseluruhan dekat candle sebelum dia. Itu pun betul. Saya silap explain. Biasalah explain spontan ni kena lupa point. So kita tersilap sikit. So macam atas tadi korang tengok body atas. Okay, kita tengok balik contoh tadi. Body atas dia fully tak bertindih dengan shadow kiri dia sebelum. Maksudnya dia break lah fully. Dia paling atas, dia break atas. Kalau korang marking sebelum dia punya shadow kan. Okay, yang ni shadow ni korang marking kat sini, dia tak break. Body yang doji ni bukan kat atas dia tak break. So dia bertindih lah maksud dia. Itu maksud dia. Okay. Kita cari lagi contoh. So delete balik semua. Okay, jap. Okay. So kita cari lagi. Ni pun bertindih. Okay, pun nampak. Okay. So masa dia turun kan. So tengah ni dia buat doji kan. Doji sell. Okay, doji sell. Tapi dia bertindih dengan shadow. Nampak tak? Sepatutnya body dia kena dekat bawah ni sepatutnya. So ni kita panggil doji bertindih lah. Faham tak? Jadi doji bertindih ni boleh je pakai, tak ada masalah. Tapi dia tak sekualiti yang tak bertindih. Tu maksud dia lah, beza kat situ. Tapi still boleh pakai dua-dua ni. So jangan pening. Nanti takut korang pening pula kan. So jangan risau benda ni. Cuma saya nak explain lah bertindih dengan tak bertindih je. So untuk setup macam ni tetap boleh cari buy selepas dia break. Dia tak ada berapa candle pun maksimum ke minimum untuk dia break. So tunggu je sampai doji tu break baru korang boleh cari buy. Sebab nanti ada orang ingat yang gulf sahaja. So macam ni doji ni korang marking atas bawah. Okay, marking atas dengan bawah. So selagi dia tak break bawah, selagi dia tak break atas, so kita tak tahulah decision dia apa. So macam sekarang dia break atas, boleh cari buy. So bila cari buy, pullback cari buy. Make sure risk korang adalah kat bawah ni lah. So untuk situasi ini, dia ada kacau kat tengah ni kan, tak ada masalah sebab dia kat depan. Dia kat depan ni saja dan dia tak break pun doji yang kita marking tu kan. Yang ni candle merah ni, walaupun dia next candle yang doji ni, tapi dia tak break. So dia tak mengganggu doji tu sebenarnya. Dia tak ada ganggu. So korang jangan tersilap kat situ. Clear? So far so good Okay, clear tak? Ada soalan? Kalau bertindih nak pakai yang paling atas ke? Boleh pakai doji itulah yang korang marking. Dia tak ada masalah. Boleh pakai dua-dua. Cuma saya nak explain yang bertindih tak bertindih ni. Yang tak bertindih tu lagi kualiti lah daripada yang bertindih. So kalau korang tengok yang setup ni, yang tadi tu biasa kalau yang bertindih ni kadang-kadang dia suka buat fake out. Dia suka macam setup fail banyak ataupun dia sideway. Tu biasalah kalau yang bertindih. Tapi kalau korang ambil yang bukan bertindih, yang dia paling atas ataupun dia yang paling bawah, itu dia agak susah sikit lah nak break. Kadang-kadang dia agak setup tu macam cun lah orang kata. Contoh lagi, okey, kita cari lagi. Saya time frame daily banyak sangat nanti. Insya lagi.
Daily lah, daily. Share jap. Macam ni. Okay, daily baru-baru ni dia buat kenaikan. Dan dia buat juga candlestick doji. Apa tak? Yang doji kan. Dan doji ni bertindih dengan shadow sini. Shadow yang previous candle dia. Mesti candle yang kiri dia. Sebelah dia je. Candle kiri dia je. Yang sama color lah. Bukan yang bearish. Bukan yang ni candle sell ni. Bukan. Yang tengok ni. Walaupun dia buat. Sebab kita kena ikut sama color. Sama sifat dia. Kalau doji buy. Fokus lah previous dia candlestick buy. Jangan sell. So dia bertindih dengan shadow dia. Maksud dia body doji ni bukan dekat atas. Sepatutnya dia kena ke atas lah. Lagi cun. Tu lagi cun lah body doji yang buy ni. Color buy. Mesti color buy juga. Sepatutnya dia kena ke atas lah daripada shadow ni. Nanti kalau korang belajar teknik dalam apa yang kelas saya berbayar tu, macam teknik ni saya explain based on teknik CM sepatutnya. So itu lagi senang nak faham. Tapi saya tak boleh explain lah benda tu sebab itu adalah grup yang teknik yang dalam pembelajaran berbayar. So nanti Kang tak adil lah untuk student yang berbayar. So yang penting korang faham yang part ni je. Itu pun dah cukup sebenarnya. Ini yang bertindih. Untuk contoh yang bertindih. Okay. Clear. Terima kasih cikgu, ilmu baru. Tak dapat join sampai habis. Tak apa. Boleh, boleh. Okay. So far good So far so good ada apa-apa soalan? Apa nama panjang CM? Candlestick movement. Pergerakan candlestick. Maksudnya kita akan explain lah secara terperinci dia punya macam mana candlestick itu bergerak dan sifat dia sebelum dia ni lah reversal ke apa ke. Okay, so 380 orang ni faham tak? Clear tak? Senang cerita kita ambil doji latest ya cikgu? Ya betul. Kita ambil yang paling latest. Stick to one time frame kan? Ya betul. Itu kalau ikutlah time frame apa yang korang pilih. Yang penting korang follow SOP yang time frame saya explain tadi. Ni. Body breakout tu nak tengok time frame berapa yang valid. Follow time frame yang sama. Kalau H1 juga setup yang korang kena ikut lah dia punya breakout dia semua tu. Kalau H4 lah. Janganlah korang H4 tapi breakout dia kat H1, M1 ke, M30 ke. Salah lah, silap lah kan. So korang follow je yang saya ajar tu. Simple je. Yang tadi SOP tu. Yang ni saya tulis balik SOP daripada awal lah. Okay, nombor 1. Apa yang korang kena buat? Okay, contoh kita cari setup sell. Bila setup sell, cari apa? Doji. Buy lah. Sebab kita sell dekat high. High kan sifat dia naik. So mestilah kita buy. Ni formula lah orang kata. So that's why lah doji buy. Simple kat situ kan. Okay, bila cari doji buy, ni step pertama lah A. B. Bila korang dah cari doji buy, dah check dia punya SOP dia macam mana, dia punya kriteria dia dah siap. Okay, marking lah highest shadow sampai lowest shadow punya doji tu lah. Okay, so next lepas dah marking, tunggu. Ni SOP tau, tunggu dia breakout mana satu, higher shadow ke atau lowest shadow. Okay, so kalau kita nak cari sell, mestilah dia kena break buy tu jadi arah bawah kan. Okay, kita lukis lah candle buy, doji buy. So kita nak cari sell, so mestilah dia break bawah oleh candle sebelah dia. Tak kisahlah berapa banyak candle pun, yang penting dia break lah yang kanan tu. Okay, so kita telah marking dulu. Dia tak ada minimum maksimum candle yang break dia. So next candle boleh jadi banyak candle. Mungkin sebelah ni ada lagi doji ke. Macam ni ada berapa banyak, baru dia break. So tak ada masalah kalau lebih. Yang penting dia break bawah.
Baru dah kita cari sell. Bila pullback carilah sell. Dan atas ni adalah kita punya risiko kalau kita break atas ni. So jangan bagi dia break atas lah. Okay eh. Okay, so clear yang 4 untuk sell. TP apa semua tu kita dah ajar lah. Itu daripada semua teknik yang SNR momentum pun tetap boleh pakai. Untuk TP, RM, SM boleh. Tak ada masalah. So kalau kita nak cari buy, setup buy setup, mestilah kita akan cari doji apa? Doji sell lah. Sebab apa? Buy setup, buy kat low. Oops. Buy dekat low. Okay. So bila buy dekat low, mestilah waktu turun. Harga tengah turun. Okay. So kita lukis. Okay. Nombor 1 dah cari. Dah check doji sell, semak. Okay. Siap. B, marking. Sama je SOP dia. Marking je. Higher sampai low shadow dia. Higher sampai lowest shadow doji yang kita pilih tu. Nombor 3 C tu barulah kita tunggu. Tunggulah dia break mana satu. Kalau dia break sebaliknya tunggulah yang baru. Tapi make sure dia follow SOP. Dia break bawah untuk yang buy dia akan break atas lah. So lukis dulu doji sell. Okay, doji sell. Okay, lepas tu dia kena break. Di break out oleh doji candle buy. Tak kisahlah berapa candle pun. Okay, tu di break. Make sure breakout dia adalah body breakout shadow. Body breakout shadow. Shadow sinilah. Shadow. So dah marking higher sampai lowest. Dah break atas. Kita akan cari buy bila dia pullback dan korang boleh buy. Risiko korang dekat bawah. Cut loss bila dia break bawah. Dia break bawah ni lah. Okay, clear? So simple lah teknik ni. Okay, so korang boleh komen. Kita nak share apa korang punya pendapat lah. Terbaik ilmu cikgu. Terima kasih Tuan Saiful. Tak kisah berapa kali pun dia masuk zone tu ke cikgu. Okey, korang boleh macam saya cakap itu, kalau nak cara nak entry dalam zone, tetap ada tiga cara tu lah. Maksud saya dia punya cara kekuatan dia yang kita boleh tahu dah dia profit ke tak. So, kita bahagikan kepada 3. Cara entry terbahagi kepada 3 iaitu first low risk punya entry, second medium risk, third high risk. So low risk ni first pullback lah. First pullback itu biasa dia akan memang boleh profit. Orang kata 99% rejection lah, dia akan profit. So jarang lah dia nak break terus, dia akan profit juga. Tu kalau dia break tu kita anggap lah setup tu 10% tak jadi. Tapi biasanya memang jadilah insyaAllah kalau korang tak salah baca. So second, bila dia dah profit yang pertama ni, dia dah keluar zone profit korang tu, lepas tu dia masuk balik, dah jadi medium risk. Maksudnya dia akan jadi second pullback lah, dia masuk lagi kali kedua. Bila dah second pullback, dia akan jadi 50%, 50%. Boleh korang profit, boleh dia break juga. So korang boleh pilih lah waktu yang ni medium risk ni, itu pilihan korang. Boleh juga ambil, tak ada masalah. Tapi kalau saya prefer yang low risk ni. Kita lagi yakin. Beza dia lah. Kalau 50-50, dia yakin tak yakin lah. Tapi boleh profit. Tapi boleh juga break. So bila dia dah profit, contohlah dah profit yang medium risk, dah profit lah, let's say profit dan dia masuk balik kali ketiga. Kali ketiga kita akan label dia sebagai high risk. 3 ke atas lah. Maksudnya 3 kali pullback ke atas untuk dia punya pullback. So bila lebih, kita akan panggil dia high risk. So waktu ni lah korang boleh elakkan entry. Sebab dia ada potensi nak breakout zone doji itulah. So break tu jangan terkejut. Kenapa? Sebab kan dia punya risiko dia dah banyak kali. Lebih daripada 3 kali pullback. Itu maksud dia.
Alhamdulillah faham cikgu. Terima kasih semua sebab senang faham. Okay, so far clear kan? Simple je saya ajar. Faham ilmu baru. Terbaik. Contoh terakhir tadi ada CS better speed. Yang mana tu? Tak pasal lah pula. Faham cikgu? Okey, terbaik. Nanti korang boleh backtest balik lah. Yang penting korang dapat idea saya ajar ni. Itu yang paling utama lah sebenarnya. So bila korang dah dapat idea, tinggal korang nak apply je. Sebab yang saya ajar ni sangat straightforward je. Benda ni tak pening kepala. Dah ada depan mata. Tinggal nak tunggu je SOP yang ada. So betul kan? Setuju kan? Even newbie pun boleh buat. So tipulah kalau kita yang dah lama trade ni tak boleh. Kan? Salam cikgu, baru masuk bila dapat rakaman ni. InsyaAllah. Nanti saya bagilah dekat YouTube. Okey, tak apa. Siapa nak off tu tak apa. Cikgu selalu pakai doji strategi ni ke? Saya banyak teknik. So saya pakai mana yang ada saya pakailah. Itu cara saya. Mana saya nampak saya pakai apa yang ada. So kalau sekadar pakai doji ni nak menunggulah setup tu tak semestinya dia ada setiap masa. So dia beza kat situ lah, tunggu sikit. Saya pakai teknik ni cikgu Jumaat lepas profit. Alhamdulillah, terbaik. Bolehlah pakai lagi tu. InsyaAllah boleh profit lagi. Masa pullback tu perlu kecilkan zone ke? Ya, perlulah untuk kita loriskan lagi setup doji kita. Tapi kalau doji korang zone kecil je, setakat bawah 30 pips, tak payahlah kecilkan. Kalau 100 pip, bolehlah korang tunggu dekat low time frame punya setup sell yang sama kalau di doji sell. Setup sell punya kan. Dekat low time frame boleh. Ikut korang. Simple and nice. So baik cikgu. Alhamdulillah. Clear, simple, faham, semakin faham, mudah faham ilmu cikgu, pengetahuan baru, terbaik. Salah cikgu, maaf cikgu lambat. Tak apa. Cikgu kalau dijual atau pacak banyak sangat sebelum close candle tu, cikgu cut loss tak? Biasa kalau macam dia terpacak-pacak sangat, itu kita standby nak cut loss lah. Jangan terlebih pacak tu panjang sangat. Biasa jarang lah dia nak break macam tu, melainkan waktu-waktu news je korang trade. So kalau boleh, waktu-waktu news tu korang elakkan lah. Setakat ni saya trade pakai doji ni tak adalah dia break macam tu, melainkan korang salah marking yang candle doji yang lain pula. Sebab sepatutnya kalau bila dia dekat atas, janganlah korang marking doji sell macam yang tengah ni kan. Kadang-kadang ada orang salah marking. Okay, yang ni ada doji sell kan. Doji sell, kat sini doji buy. Mesti kita akan ambil doji buy. So jangan tersalah marking lah. Itu yang penting. Itu paling penting. Lama dah masuk grup cikgu, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Teknik ni sama tak macam mother candle breakout apa tu? Tak kenal lah. Mother candle, tak faham. Low risk first touch. Ya betul. Kita sebut first touch jugalah. Seberapa banyak layer kalau setup tu jadi cikgu? Ikut korang. Sebab layer ni based on modal korang juga sebenarnya. Itu kalau dalam teknik money management kita ajar lah. Okey, ini saya favorite setup cikgu ke atau ada yang lain? Ini pun salah satu favorite setup juga. Memang boleh buat duit. Tipulah tak boleh buat duit. Dah try dah pun baru-baru ni. Sebab ada banyak sangat setup doji. Setup ni boleh FM ke? Elakkanlah FM sebab zone doji besar sikit. Dia tak macam zone lain. Sebab antara banyak-banyak technical yang saya ajar, doji candle punya setup adalah doji punya setup punya zone adalah yang terbesar lah antara semua setup yang saya ajar. Itu dia punya risiko dia. Tapi best pakai. Asal ada memang jadi je. Kalau break, simple, cut loss je. So korang jangan kecewa sangat. Kita boleh cakap teknikal yang saya ajar malam ni 90% boleh jadi, 10% dia akan tak jadilah. Maksudnya 90% boleh jadi, 10% ni boleh breakout. Breakout tak jadilah. So jangan kecewa kalau dia tak jadi. So teruskan cari lagi. Okay, clear? So kita nak janjikan 100%. Nanti kan janji 100% korang batai full margin nanti MC pula kan. Nanti MC sebab apa? Sebab tak tahan float je. Doji punya zone besar. So nanti sebabkan MC tak tahan float tu korang marah kelak saya kan.
So tak nak macam tu berlaku. Okay. So itu sahaja untuk recorded saya lah. Nanti saya harap siapa yang tak sempat tengok tu boleh tengok dekat YouTube saya. Saya akan post insyaAllah esok atau lusa lah. Ini saya akan tamatkan video recorded ni. So saya akan baca soalan pula. Okay. Okay, terima kasih siapa yang menonton kalau kat YouTube lah.